Kepada penonton-penonton Kemara TV, hari ini kita sangat bertuah kerana studio Kemara TV sekarang ini dikunjungi oleh tetamu dari Sektor Pendidikan Islam JPN Kedah. Terima kasih dan tentunya banyak yang boleh kita kongsikan nanti. Assalamualaikum Ustaz, apa khabar? Salam, baik, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kami dalam rancangan Sembang Pelengah bersama tetamu jemputan. Untuk pengetahuan Ustaz, rancangan Sembang Pelengah ini sedang disiarkan langsung di YouTube resmi Kemara TV dan kami akan siarkan semula dalam bentuk tertunda nanti. Bolehkah Ustaz berkongsi dengan penonton Kemara TV sedikit biodata Ustaz dan juga tugas rasmi Ustaz di JPN Kedah sekarang? Terima kasih anda pengacara sesi kita pada pagi ini. Ustaz Muhammad Syauqi bin Ismail, kelahiran Tunjang, Jitra Kedah, bersekolah di Sekolah Kebangsaan Tunjang, kemudian melanjutkan pelajaran ke Maktab Mahmud Al-Ustar dan peringkat pengajian terakhir Ustaz di Universiti Teknologi Malaysia Skudai. Dan Ustaz bermula berkhidmat sebagai guru di banyak sekolah di negeri Kedah, dan sekolah yang terakhir Ustaz ialah Sekolah Menengah Kebangsaan Hosbah sebelum Ustaz ditempatkan sebagai penolong pengarah di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah pada 2006. Bermula 2006 sehinggalah sekarang Ustaz bertugas di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah di sektor pendidikan Islam, dan sekarang Ustaz diberi amanah sebagai Ketua Penolong Pengarah Perancangan dan Pembangunan Pendidikan Islam Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Ustaz mengurus hal-hal yang berkaitan dengan sekolah menengah agama di negeri Kedah, isu-isu berkaitan dengan pengurusan kurikulum di negeri Kedah, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pentadbiran dan pengurusan sekolah-sekolah agama di negeri Kedah. Terima kasih Ustaz. Sama. Bolehkah Ustaz ceritakan serba sedikit kepada penonton Kemara TV ini tentang hasilat lawatan kumpulan Ustaz ke sekolah kami? Terima kasih kepada anda. Dalam hal ini, sebagaimana yang warga TV sedia mengetahui, bahawa Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara telah berjaya mencipta kecemerlangan sehinggalah ke peringkat kebangsaan. Maka dalam ini, di bawah unit Ustaz, terdapat beberapa buah sekolah rendah Islam yang bernaung sebagai SABK dan dikelolai oleh Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Maka pada hari ini, tim sekolah-sekolah rendah Islam yang berada di bawah kendalian Jabatan Pendidikan Negeri Kedah hadir ke Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara bagi mendapat ilmu untuk dikongsikan secara bersama sebagai program penanda arasan. Yang diharapkan daripada program ini, kumpulan pentadbir 4 buah sekolah terbabit akan mengutip bagaimana respi-respi kejayaan program kemenjadian murid, sehingga kan guru besar, guru-guru, hatta sekolah sendiri telah dinobatkan sebagai sekolah yang cemerlang di peringkat kebangsaan. Jadi diharapkan melalui sesi perkongsian bersama pengurusan sekolah pada hari ini akan memberi sentuhan dan nafas baru kepada pentadbir sekolah-sekolah rendah Islam yang dinaungi oleh Jabatan Pendidikan Negeri ini untuk mengguna pakai kaedah-kaedah yang dilakukan oleh pihak Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara dalam erti kata untuk melestarikan proses kemenjadian murid supaya kehadiran, kewujudan sekolah rendah Islam di negeri Kedah ini turut dirasai oleh seluruh warga pendidikan di negeri Kedah. Terima kasih Ustaz. Sama. Ustaz, boleh kami tahu apakah pandangan pertama Ustaz sebelum Ustaz sampai ke sekolah kami, dan pernahkah Ustaz sampai ke Bandar Calon sebelum ini? Ustaz biasa sampai ke Bandar Calon sebelum ni, dan secara jujurnya Ustaz begitu kagum dengan Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara, sebab sekolah ini dikira sebagai satu sekolah yang kewujudannya ialah bagi memenuhi keperluan-keperluan pendidikan masyarakat sekitar di kawasan Calon ini. Dan Ustaz begitu teruja apabila dalam tempoh yang singkat kebelakangan ini sekolah ini mampu melahirkan, mampu menggilak permata-permata kemenjadian murid
sehinggalah anak-anak sekolah kebangsaan Datuk Wan Kemara mampu berada standing dengan anak-anak di sekolah-sekolah hebat di seluruh negara. Jadi bagi Ustaz tentu ada resipi yang hebat, sehingga kan kemenjadian itu dikongsi oleh seluruh warga pendidikan di pelbagai kebangsaan. Hatta guru besar sendiri mendapat pelbagai anugerah. Anugerah kepimpinan, anugerah tokoh-tokoh di pelbagai kebangsaan. Semua ini bagi Ustaz adalah satu kemenjadian yang harus dikongsi oleh seluruh warga pendidikan. Jadi atas sebab itulah maka Ustaz di pihak mencadangkan kepada pengurusan Jabatan Pendidikan supaya hari ini guru pengurusan sekolah-sekolah rendah Islam diberi peluang untuk berkongsi bersama guru besar sekolah Ananda SK Datuk Wan Kemara ini untuk kita mendapat resipi bagaimana sekolah mengurus sehingga kan mampu mendatangkan kejayaan-kejayaan yang cemerlang, bukan di peringkat daerah, bukan saja di peringkat negeri, sampai kepada peringkat kebangsaan, hatta kepada peringkat antarabangsa. Terima kasih Ustaz. Baik Ustaz, setelah Ustaz melawat sekolah kami dan melihat persekitaran sekolah tertua di negeri Kedah ini, apakah pandangan jujur Ustaz terhadap sekolah kami dan apa cadangan untuk Ustaz untuk kami tambah baikkan sekolah kami lagi? Bagi Ustaz, secara sepintas selalu bila Ustaz masuk sekolah, Ustaz melawat kawasan sekolah, Ustaz dapati bahawa sekolah ini telah berjaya dibangunkan mengikut cita rasa semasa. Anak-anak di sekolah ini yang mempunyai potensi yang hebat telah diraihkan oleh satu sistem pendidikan yang digerakkan oleh warga guru dan juga pengurusan sekolah dengan begitu terancang, tersusun dan hebat sekali. Cumanya bagi Ustaz sekarang, Ustaz inginlah supaya kehebatan ini tadi dapat dikongsi oleh seluruh warga maya yang mengikuti program-program yang dianjurkan oleh pendidikan, oleh Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara ini, supaya ianya terserlah kehebatannya itu. Pada masa yang sama, sekolah boleh menggunakan lagi input-input yang bercorak ICT, yang bercorak digital, supaya perkongsian dia itu tadi dapat dilihat oleh seluruh dunia. Kerana bagi Ustaz, kalau trek sekarang diteruskan lagi, tidak mustahil program-program pendigitalan yang diusahakan oleh SK Datuk Wan Kemara ini akan mencapai tahap dunia, dan akhirnya seantero dunia dapat berkongsi kecemerlangan. Dan pada masa yang sama, mesej pendidikan untuk melihat kejadian-kejadian, kemenjadian-kemenjadian sekolah, kemenjadian-kemenjadian pelajar akan membawa nama yang indah untuk pendidikan di negara kita. Jadi Ustaz merasakan dan Ustaz menaruh harapan yang tinggi bahawa warga Sekolah Kebangsaan Datuk Wan Kemara mampu mencipta kecemerlangan dengan lebih hebat lagi di masa-masa akan datang, insya-Allah. Terima kasih Ustaz. Sama. Oh ya Ustaz, memandangkan Ustaz adalah di antara teraju utama yang mengepalai sektor pendidikan Islam CPN, boleh tak Ustaz ceritakan serba sedikit aktiviti yang disusun di sektor ini terhadap pendidikan di sekolah-sekolah khususnya di Kedah dan bentuk bagaimanakah sektor ini berfungsi? Untuk makluman anda dan warga TV sekalian, sektor pendidikan Islam merupakan salah satu sektor asas penggerak utama di pihak Jabatan Pendidikan Negeri, kerana kita menyediakan pakej-pakej untuk meraih kemenjadian anak-anak dalam industri pendidikan bagi mencapai falsafah pendidikan kebangsaan. Contohnya, acara-acara yang bercorak kemenjadian murid yang menjurus kepada co-akademik seperti pertandingan tilawah, pertandingan hafazan, pertandingan nasyid, pertandingan bercerita dan sebagainya. Yang semuanya ini ialah ke arah pengukuhan kemenjadian murid. Kemudian di bawah unit Ustaz pula, kita ada program-program untuk meraih kehebatan anak-anak. Contohnya di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kedah, kita ada program TEMO.
yang mana anak-anak ini masuk daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5 ambil SPM macam sekolah biasa. Tetapi pada masa yang sama anak-anak ini didedah supaya akhirnya mereka menguasai 30 juzuk Al-Quran. Jadi program nak menguasai 30 juzuk Al-Quran ini adalah satu program mega yang disusun oleh kementerian, yang sewajarnya anak-anak ambil peluang ini. Kerana akhirnya anak-anak daripada generasi SPM program temu ini akan keluar memenuhi pasaran dengan sijil SPM. Pada masa yang sama ditambah 2 mata pelajaran khusus menjurus kepada penguasaan Al-Quran. Jadi bila anak-anak ini akhirnya nak menyambung pelajaran di universiti, peluang bertambah. Sebab apa? Sebab selain daripada subjek-subjek akademik, mereka ada 2 lagi subjek, iaitu disebut mahar Al-Quran dan hifz Al-Quran. Maknanya anak-anak ini menguasai kemahiran Al-Quran dan kemahiran hafazan Al-Quran, menjadikan peluang anak-anak ini untuk menyambung pelajaran semakin cerah, semakin hebat. Dan akhirnya sijil SPM mereka ini mempunyai nilai tambah yang tinggi bila nak masuk pasaran kerja. Sebab apa? Sebab mereka merupakan produk yang di dalam dada anak-anak di agama Kedah ini ada 30 juzuk Al-Quran. Jadi ruang dan peluang untuk memenuhi pasaran kerja, pasaran menyambung pelajaran sangat tinggi bagi anak-anak ini, kerana mereka ini dididik untuk memenuhi keperluan negara. Yang diistilahkan falsafah SMKA itu ialah melahirkan profesional mutadayyin. Mereka akan jadi jurutera, jadi doktor, jadi dalam bidang perundangan dan sebagainya. Tetapi pada masa yang sama mereka mutadayyin, yang di dalam diri mereka antaranya menguasai 30 juzuk Al-Quran. Jadi ini antara peranan-peranan yang ada di bawah sektor Ustaz di Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Okay, terima kasih Ustaz. Sama. Sebagai pelajar, tentulah kami ingin mendapatkan sedikit nasihat dari Ustaz bagaimana seharusnya kami melengkapkan diri untuk menjadi pelajar hebat dan insan yang berjaya di dunia dan akhirat. Terima kasih anak-anak pengacara sesi kita. Sebenarnya ruang anak-anak untuk menjadi seorang pelajar yang cemerlang sangat terbuka luas dengan sistem pendidikan kita. Sebab daripada tahun 1 anak-anak telah didedahkan dengan pelbagai resipi keperluan anak-anak untuk berhadapan dengan masyarakat apabila anak-anak berkhidmat kelak. Jadi dalam hal ini hanya perlu satu saja dalam diri anak-anak, iaitu kentalkan diri anak-anak dengan semangat juang yang tinggi. Sebab apa yang anak-anak belajar itu tadi perlu diterjemahkan dalam komuniti. Kalau sekarang anak-anak bertindak sebagai kepimpinan di sekolah, bila keluar dalam masyarakat, budaya kepimpinan tu anak-anak harus bawa. Kiranya anak-anak berjaya menerapkan elemen-elemen ini, anak-anak akan berjaya. Bahkan dari bidang agama contohnya, anak-anak telah ada kamp bestari solat, anak-anak telah ada program jawi, anak-anak ada program penguasaan Al-Quran. Jadi bila masuk dalam masyarakat, inilah yang anak-anak harus bawa. Contohnya di tahun 6, anak-anak belajar macam mana nak menunaikan sembahyang jenazah. Jadi program ini cukup hebat. Dan sewajarnya bila masuk dalam masyarakat, anak-anak tak menjadi kekangan untuk mengurus jenazah atau bersama-sama dengan komuniti menunaikan solat jenazah dan sebagainya. Semuanya itu ialah satu wawasan tinggi dalam sistem pendidikan kita untuk melahirkan anak-anak yang memenuhi aspirasi karamah insaniah. Terima kasih Ustaz. Sama. Satu lagi Ustaz, sebelum Ustaz melangkah keluar dari studio ini, boleh tak kita berkongsi sedikit pengalaman Ustaz semasa bersekolah seperti kami? Maksud kami pengalaman manis sewaktu Ustaz menjadi pelajar sekolah seperti kami di sekolah mana Ustaz waktu itu. Bagi Ustaz, dalam hal ini semua orang yang berada di sekolah memiliki pengalaman manis. Pengalaman manis bagi Ustaz, anak kampung yang belajar di sekolah kebangsaan Tunjang,
yang kayuh basikal ke sekolah dan sebagainya. Semuanya itu adalah kaedah untuk membina jati diri kita. Dan pengalaman yang mana Ustaz lalui, walaupun ketika masih bersekolah, Ustaz telah diberi peluang untuk menerajui kepimpinan sekolah, yang akhirnya bermula daripada situ potensi Ustaz digilap oleh warga guru, hinggalah Ustaz melanjutkan pelajaran ke peringkat menengah di Maktab Mahmud, sampailah Ustaz melanjutkan pelajaran ke UTM. Manisnya sistem yang Ustaz lalui ini sebab Ustaz dapat merasakan satu tahap yang di peringkat pembelajaran Ustaz menguasai respi-respi, akan tetapi apabila keluar daripada sekolah Ustaz berjaya mengamalkan. Di peringkat universiti Ustaz biasa berkhutbah dan sebagainya, dan akhir apabila Ustaz keluar daripada universiti, Ustaz diberi peluang untuk berkhutbah dalam komuniti pada hari ini. Itu satu benda yang cukup manis, yang cukup indah bagi Ustaz untuk menikmatinya. Terima kasih Ustaz. Sama. Sekali lagi terima kasih Ustaz kerana sudi bersama dengan kami di Kemara TV. Jangan lupa untuk subscribe kami di YouTube Kemara TV dan web kami di www.skdwkemara.com. Semoga Ustaz selamat dalam perjalanan pulang dan jangan lupakan kami di Kemara TV. Semoga ukhuwah ini berkekalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.